Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab tahrish syaitan. Bab tahrish syaitan. Gimana? Jelas? Tak jelas? Kurang jelas. Bab tahrish syaitan. Itulah. Boleh dah? Okey. Bab tahrish syaitan wa ba'thihi sarayahu li fitnatin nas wa anna ma'a kulli insanin qarinan. Ini bab perbuatan syaitan melaga-lagakan manusia, menimbulkan perbalahan di antara manusia, dan penghantaran pasukan-pasukan olehnya li fitnatin nas, untuk menimbulkan fitnah di kalangan manusia, wa anna ma'a kulli insanin qarinan. Dan ini bab menunjukkan bahawa setiap orang manusia itu ada teman, ada temannya, yakni daripada makhluk halus. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah pun berputus asa, telah kecewa akan disembah oleh orang-orang yang bersembahyang di Jaziratil Arab. Tetapi dia tidak kecewa, tidak berputus asa dalam melaga-lagakan manusia di antara sesama mereka. Dengan sanad satu lagi serupa itulah juga. Seterusnya riwayat daripada Jabir, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya singgah sana iblis itu di laut. Dia menghantar pasukan-pasukannya dan mereka menggoda manusia. Orang yang paling besar di antara mereka di sisinya, yakni di sisi iblis, ketua syaitan itu, a'zamuhum fitnatan, ialah orang yang paling besar fitnahnya, godaannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis membuat singgasananya di atas air. Kemudian dia menghantarkan pasukan-pasukannya. Orang yang paling hampir kepadanya di antara mereka dari segi kedudukannya ialah yang paling besar membuat fitnah, menggoda. Seseorang daripada mereka datang lalu berkata, saya telah melakukan begini-begini. Fayaqul, iblis berkata, ma sana'ta syai'an, engkau tak ada lakukan apa-apa pun. Qala, kata Nabi SAW, kemudian datang yang lain pula di antara mereka, lalu dia berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih, saya tidak melepaskannya sehingga, saya tidak meninggalkannya sehingga saya pisahkan di antaranya dan istrinya. Maknanya sehingga saya membuatkan dia bercerai dengan istrinya. Qala, kata Nabi SAW, fayudnihi minhu, lalu ketua syaitan itu, iblis itu pun menghampirkannya kepadanya. Dia pun dekat lah. Wa yaqulu ni'ma anta, engkaulah yang bagus, engkaulah yang paling bagus. Qala al-A'mash urahu qala fayaltazimuhu, saya rasa dia berkata fayaltazimuhu, lalu didakapnya. Bila dia mari dekat, dia dakap waktu hak telah boleh menyebab buat orang jadi cerai.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, syaitan menghantar pasukan-pasukannya, lalu mereka menimbulkan fitnah di antara manusia. Orang yang paling besar kedudukannya di sisinya ialah yang paling besar fitnah atau godaannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dari kalangan kamu melainkan telah pun ditugaskan ada bersamanya, untuk bersamanya qarinuhu minal jin, temannya dari kalangan jin. Qalu, mereka berkata, yakni para sahabat berkata, wa iyyaka ya Rasulullah, engkau pun begitu juga ke wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, wa iyyaya, saya pun begitu juga. Illa anna Allah a'anani alaihi, cuma Allah menolong saya dalam menghadapinya. Fa aslama, maka selamatlah saya. Ada dua boleh baca, fa aslamu, fa aslama, boleh kedua. Fala ya'muruni illa bi khair, kerana itu dia tidak menyuruh saya kecuali benda yang baik. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan serupa tadi juga, cuma dalam hadis Sufyan, dalam riwayat ini disebut waqad wukila bihi qarinuhu minal jin, melainkan telah ditugaskan untuk bersamanya temannya dari kalangan jin dan temannya dari kalangan malaikat. Ada syaitan, ada malaikat. Itu tugas. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Ibnu Qusayt, bahawa Rasulullah SAW pernah pada suatu malam keluar dari rumahnya, dari sisinya, yakni dari rumahnya. Kata Aisyah, faghirtu alaih, maka timbullah rasa cemburu saya terhadapnya. Faja'a, lepas itu Rasulullah SAW balik, mari. Fara'a ma asna', dia tengok perbuatan saya, tingkah laku saya. Faqala ma laki ya Aisyah, dia bertanya, kenapa engkau wahai Aisyah, aghirti, cemburu kah? Faqultu wa ma li la yaghar mithli ala mithlik, saya pun menjawab, bagaimana orang yang seperti saya ini tidak akan cemburu terhadap orang sepertimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aqad ja'aki syaitanu, adakah syaitanmu sudah datang? Tanya Aisyah, wahai Rasulullah, adakah bersama saya ni ada syaitan? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ya. Saya tanya lagi, syaitan itu ada bersama setiap orang manusia kah? Dia jawab, ya. Saya tanya lagi, bersamamu juga ada wahai Rasulullah? Dia kata, ya, tetapi Tuhanku menolong aku dalam menghadapinya sehingga aku selamat, yakni daripada godaannya. Ini bab tiada sesiapa pun akan masuk ke dalam syurga dengan sebab amalannya, bahkan ia masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, tidak ada sesiapa pun dari kalangan kamu akan diselamatkan oleh amalannya. Tanya seorang lelaki, wala iyyaka ya Rasulullah, engkau juga tak selamat kau wahai Rasulullah dengan sebab amalan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun tidak, kecuali kalau Allah mengelubungiku dengan rahmat, yakni dengan rahmatnya, kecuali kalau Allah merahmatiku.
Asal makna yataghammad, dia memakaikan kepadaku pakaian rahmat, yakni mengelubungiku, menutupiku dengan rahmatnya. Walakin saddidu, tetapi kamu cubalah menepati yang benar itu, yang baik itu. Dengan sanad satu lagi serupa juga, cuma dia sebut illa birahmatin minhu wa fadlin. Tadi birahmatin saja, melainkan dengan rahmat dan limpah kurnianya. Ada gitu dalam riwayat ni. Tapi dalam riwayat ni ada dua lagu ni, dia tak ada pula sebut walakin saddidu, tapi cubalah kamu mendapatkan yang tepat itu, yang paling tepat itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun manusia akan masuk ke dalam syurga, akan dimasukkan ke dalam syurga oleh amalannya. Ini amalannya akan memasukkannya ke dalam syurga, tiada siapa pun. Faqila, maka ada orang bertanya, engkau pun wahai Rasulullah, tidak juga kah? Dia kata, saya pun tidak, kecuali kalau Allah mengelubungiku, kalau Tuhanku mengelubungiku atau menutupiku dengan rahmat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, tidak ada siapa pun di antara kamu amalannya akan menyelamatkannya, melepaskannya. Qalu, para sahabat berkata, engkau pun begitu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, saya pun begitu juga. Tak ada amalan saya boleh menyelamatkan saya, kecuali kalau Allah mengelubungi saya dengan maghfirah, keampunan dan rahmatnya. Ibnu Aun dalam riwayat dia mengisyaratkan dengan tangan dia, dengan tangan dia begini, tangan dia begini atas kepalanya. Wala ana, saya pun tidak, kecuali kalau Allah mengelubungi saya dengan keampunan. Dia isyarat dengan keampunan dan rahmatnya. Itu bezanya. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada siapa pun akan diselamatkan oleh amalannya. Mereka bertanya, engkau pun begitukah wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, saya pun tidak akan selamat juga, kecuali kalau Allah ayyatadarakani Allah minhu, kecuali kalau Allah mendapatkan saya dengan rahmatnya. Asal maknanya begitulah, kecuali kalau Allah merahmati saya. Gitulah mudah terjemah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, dia lebih kurang yang Muslim ni, lafaz sikit-sikit beza pun dia buat mari sanad sepenuhnya. Dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesiapa pun dari kalangan kamu amalannya akan memasukkannya ke dalam syurga. Mereka berkata, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Dia kata, saya pun tidak, kecuali semua tadi juga lafaz, kecuali kalau Allah mengelubungi saya, menutupi saya dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Tadi rahmat dulu, fadlin kemudian, ni fadlin dulu, rahmat kemudian, lain itu lebih kurang, tapi sanad lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, qaribu, cubalah kamu hampiri, cubalah kamu mendekati, maknanya yang tepat itu, yang paling tepat itu. Wasaddidu, dan cubalah mendapatkan yang paling tepat itu. Wa'lamu, ketahuilah bahawa sesungguhnya, wa'lamu annahu tu bukan annatu bukan tak merbutah tu silap. Kalau hak serupa ni lah, kalau hak betul dah tu tak apalah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada sesiapa pun di antara kamu akan terlepas dengan sebab amalannya,
Mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, engkau pun tidak? Jawab dia, saya pun tidak. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Beza sikit-sikit. Serupa juga hal tadi lah. Dengan apa ni sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi SAW mithlahu, serupa tu juga, sama lafaznya, serupa tadi. Lepas tu kemudian tu pun dengan sanad yang lain tu pun lagu tu juga. Seterusnya riwayat Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sama seperti tadi juga, cuma dia ada tambahan sedikit. Ni berdasarkan riwayat ni, wa abshiru, terimalah berita gembira ini, bersenang hatilah kamu, walaupun tidak dapat tepat 100% pun, dekat pun tak apa dah. Begitulah kiranya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada sesiapa pun di antara kamu amalannya akan memasukkannya ke dalam syurga dan akan melepaskannya dari neraka, melindunginya dari neraka, wala ana, saya pun tidak, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, saddidu, cubalah menepati yang benar tu, yang aku ajar tu dengan tepat. Cuba, itu maksud saddidu. Wa qaribu, kalau tak boleh betul-betul tepat, cubalah mendekatinya. Biar dekat-dekat tak apa dah, tidak sepenuhnya pun, tidak tepat benar pun. Wa abshiru, dan terimalah berita gembira, bersenang hatilah. Kalau kamu tidak tepat betul pun, dekat-dekat pun tak apa dah. Gitu maksudnya. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amalu, kerana seseorang itu tidak amalan, tidak apa ni, kerana tidak akan memasukkan ke dalam surga seseorang itu amalannya. Ini amalan dia tu tidak memasukkannya ke dalam surga. Mereka bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Qala wala ana, saya pun tidak, kecuali Allah menggelubungi saya, menutupi saya dengan rahmatnya. Wa'lamu, ketahuilah, anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla, bahawa amalan yang paling disukai Allah, paling disenangi Allah, ialah yang berkekalan, yang tetap, dibuat sentiasa. Wa in qalla, walaupun sedikit. Dengan sanad satu lagi serupa juga, tapi dia tidak ada sebut, dan itu serupa dengan tadi di atas tu, tapi tak ada sebut perkataan wa abshiru. Kata sanad ni serupa dengan tadi betul-betul, saja tak serupanya, iaitu tidak ada wa abshiru. Ini bab memperbanyakkan amal ibadat dan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Nabi SAW bersembahyang sehingga bengkak kedua tapak kaki, kakinya, tapak kakinya. Faqila lahu, maka ada orang berkata kepadanya, atakallafu hadha, adakah engkau melakukan sampai begini? Adakah engkau bersusah payah sampai begini, padahal Allah telah mengampunkan dosamu ataupun kesalahanmu, ketelanjuranmu yang lalu dan yang kemudian? Nabi SAW bersabda, tidakkah patut aku menjadi hamba, seorang hamba yang bersyukur? Dengan sanad satu lagi serupa juga daripada Mughirah juga, dia kata Nabi SAW berdiri, maksudnya bersembahyanglah, hatta warimat qadamah, sehingga kedua belah tapak kakinya bengkak. Qalu, mereka berkata, ini keluarga, anak-anak ataupun sahabat, dia kata, kan Allah telah mengampuni ketelanjuranmu yang lalu dan yang akan datang.
Qala, Nabi SAW jawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah patut saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dengan sanad satu lagi Imam Muslim beriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdiri bersembahyang, dia bersembahyang hatta tafattara rijlah, sehingga pecah kakinya, sehingga pecah kaki dia, di mana kulit kaki dia. Qalat Aisyah, kata Aisyah, wahai Rasulullah, adakah engkau melakukan ini padahal telah pun diampuni ketelanjuran ataupun kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang? Yang kemudian itu maksudnya yang akan datang. Nabi SAW pun kata, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Seperti tadi juga. Babul iqtisad fil mau'izah. Ini bab bersederhana dalam mengajar, bersederhana dalam mengajar, dalam memberi nasihat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Syaqiq, katanya pernah kami duduk-duduk dekat pintu rumah Abdullah, menanti dia keluar. Tiba-tiba Yazid bin Muawiyah An-Nakhai lalu di hadapan kami. Kami pun kata kepada dia, bagi tahulah kepada dia, yakni kepada Abdullah, tentang kami yang ada di luar ni duduk menunggu. Dia pun masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian keluarlah kepada kami Abdullah. Dia pun kata, saya diberitahu kamu berada di luar ni. Tidaklah ada sesuatu yang menegah saya, menghalang saya daripada keluar kepada kamu, melainkan takut menjemukan kamu, takut kamu jemu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam, memberi nasihat kepada kami pada hari-hari tertentu, makna bukan tiap-tiap hari. Makhafatas sa'amah alaina, takut kami naik jemu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan satu lagi, beberapa sanad itu serupa lafaznya seperti tadi. Seterusnya riwayat daripada Syaqiq. Tadi Syaqiq saja, ini Syaqiq Abi Wa'il, disebut kunyah dia. Qala, kata dia, Abdullah selalu memberi mengajarlah, mengingatkan kami itu, mengajar kami pada hari Khamis. Maka ada seorang lelaki kata kepada dia, wahai Aba Abdurrahman, kami nak sangat, suka sangat pengajaran kamu, hadis kamu, pengajaran kamu, dan ingin sangat, kalau boleh tak kamu mengajarlah kami tiap-tiap hari. Faqal, dia pun katalah, tidak ada yang menghalang saya mengajar kamu, yakni tiap-tiap hari, melainkan kerana tidak mahu, tidak suka akan menjemukan kamu. Saya tidak suka menyebabkan kamu jemu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah, mana tidak tiap-tiap hari menasihati kami, mengajar kami. Tidak tiap-tiap, yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam, di mana tiap-tiap hari, tidak tiap-tiap hari, tapi adalah masa-masa tertentu. Karahiyatas sa'ama alaina, dia takut akan menjemukan kami. Itulah hadisnya, beberapa bab kita baca tadi. Kita tengok semula. Jadi mula-mula tadi baca tu kerjaan syaitan. Apa kerja dia? Seperti kita maklum dah lah, kerja dia tu tak ada lain lah, alah ketak molek. Jadi tak ada kerja lain, tak ada susah seperti kita. Kita banyak kerja, nak kotor lagi, nak jaga dia lagi. Dia tak ada susah. Kerja dia aja menggoda manusia, melaga-lagakan manusia, menimbulkan fitnah di antara manusia. Itulah kerja syaitan. Kemudian masing-masing itu buat kerja tu balik kepada ketua dia. Seperti dalam hal ini, ketua dia
akan tanya buat kerja kepada dia hari ni, kepada dia kejayaan yang dicapai. Kalau hak sikit-sikit tu tak ada, mu tak ada gapo, tak ada gapo apa. Kalau siapa boleh bala cerah tangga, suka benar. Mu telah buat kerja boleh, kerja besar. Begitulah mana kerja syaitan ini. Dia tak ada susah seperti kita, tak ada susah seperti kita nak buat nampak alik sana, kena bercermin. Kalau dinding lagu ni tak nampak alik sana, susah lah manusia buat cermin. Adalah tukar cermin, kena bayar dah, kan susah. Nak bayar kena piti, nak piti kena kerja pula lain. Nak naik ke tingkat tinggi kena lift, kena ada pula rekod lift. Kan susah belakang. Nak makan kena buat kerja, kena menanam, cucuk tanam. Dia tak ada semua tu, tak ada, mudah, semua senang dapat. Dan kalau nak naik atas tak payah naik lift, nak pergi satu negeri ke satu negeri tak payah beli tiket gapo-gapo, tak payah habis pitih lah. Jadi dia senang nak buat kerja tak ada lain. Tuhan beri ke dia peluang kepada dia untuk memperdayakan manusia. Itulah kerja dia. Jadi Imam Muslim buat ni, inilah di bawah tajuk ni. Lepas tu dia atas pula pasukan dia tu, bala tentera dia tu. Bukan seorang pergi tu. Kalau tak pandai seorang, dua orang. Tak pandai dua orang, tiga orang. Ramai. Kalau orang tu hebat, dia kuat. Dia pun hatta kuat-kuat. Ramai pula tu. Begitulah keadaan syaitan itu. Dan Allah SWT memang buat dah kejadian manusia ni, bila manusia tu ada lalu syaitan sekali dengan dia, ada lalu. Hak tu pun diceritakan oleh Rasulullah SAW. Hak suku, hak mari serang kita, hak mari tu daripada luar tu, suku hak tu, hak ni ada sekali dengan kita. Dalam hadis ni juga, dalam bab ni juga disebutkan setiap manusia semua ada teman dia. Orang panggil teman, dia panggil qarin. Dalam Quran pun ada sebut ni. Jadi hadis ni ada sesuai dengan Quran. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Ada sebut. Tapi dia royak lagu mana syaitan tu, dia boleh mari, dia boleh menguasai kita lah. Ada belaka, dia boleh menguasai kita. Orang yang lalai, sesiapa yang lalai daripada mengingati Allah, zikrir rahman, sesiapa yang lupa daripada mengingati Allah, hak tu syaitan boleh menguasai dia. Kalau tidak tak boleh, walaupun dia duduk sekalipun. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawi. Hamba-hambaku, kamu tidak boleh menguasai mereka. Tuhan kata, walaupun Tuhan beri peluang kepada dia, tapi hamba-hambaku, hamba harus ngertilah, kamu tak boleh menguasai mereka. Hak boleh kamu kuasai ialah orang-orang yang leka, yang lalai, yang mengikut kamu. Hak tu kamu boleh. Hak tu semua dalam Quran ada sebut. Jadi maknanya ada sekali kita pun tak ada apa. Sebab lain-lain, benda lain lah kita tidak tahu. Dalam air, dalam makanan kita, dalam udara sekeliling kita ni, ada berapa banyak kuman, macam-macam penyakit ada, kita tak nampak. Tapi ada. Tak kena tu, habis tak kena. Ada apa? Tu je sebenarnya. Kalau nak kira lah, kalau kita nak fikir takut hidup ni, itulah orang yang tak ada agama, dia jadi takut, resah sama. Takut kau kuman, takut kau bintai jatuh atas bumi, takut mati, macam-macam takut. Pasal apa, kemana nak insurans, kalau lagu tu dah, setakat mana tak boleh pergi. Resah semacam. Ambil insurans kan pula, PT banyak pula, anak beranak sendiri pula tu, kena kalau mati, boleh ke dia? Kadang-kadang anak tak pakai tu, suka sangat ayah mati, sebab boleh ke dia? Tak tenang hidup.
Sebab apa? Pasal tidak ada keyakinan kepada Allah. Kalau ada tu selesai. Selesai lah. Semua hak dia berlaku. Gapa-gapa pun hak dia berlaku. Tak kena tu dia tahu dia kena ya lah. Kalau nak kena, tak ada siapa dia pun boleh tolong. Tak ada siapa dia pun boleh tolong. Itulah yang kita baca Nabi SAW ajar kan lepas semayang. La mani'a lima a'taita. Tak ada siapa dia boleh tegah kalau hak kamu nak bui. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada siapa dia boleh bui kalau kamu halal, kalau kamu tak boleh bui. Tu semua tu nak tanah akidah lah. Akidah. Nak bui kau dia nak bui penyakit, nak bui kesusahan, nak bui kesenangan, nak bui hak tu masuk dalam bui belaka lah. Halal tu halal apa-apa sajalah. Tuhan belaka. Dia nak tanah akidah tu lah tu. Tak apalah. Kita pergi kepada hadis yang pertama, riwayat daripada Jabir, katanya saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah kecewa, telah berputus asa daripada disembah dia oleh orang-orang yang bersembahyang di Jaziratil Arab, semenanjung Arab. Mana apa ni disembah oleh orang-orang yang bersembahyang, yang ni orang Islam. Hak Nabi SAW kata tu sampai kalau ni menjadi kenyataan. Tak pergi. Paling tinggi dia ada pun kawasan sekitar tu. Macam Bahrain, apa dia Imarat tu, apa ni UAE tu, ke tepi-tepi pantai dia ada Yaman. Itu bukan semenanjung Arab. Semenanjung Arab ni ada tengah Arab Saudi lah ni. Tu semenanjung Arabnya. Arab Saudi. Kalau lah ni. Tu semenanjung Arab. Ada pun Yaman ke tepi ni dak. Ke tepi-tepi ni kuat maksiat lah ni. Maksiat ada tapi Islam lagi. Ke mana-mana pun secara umumnya. Dia mana tak ada. Dia ambil alih oleh syirik. Tempat tu dia ambil alih oleh syirik, jadi sepuh sama jahiliah pula tak ada. Dia tak boleh buat. Itulah selepas kemenangan Nabi SAW, Nabi SAW menguasai Jazirah Arab tu, itulah yang berlakunya. Antaranya benda hak kita tidak nampak, dia royak. Apa dia? Syaitan tak boleh, lemah. Nak menguasai semula tempat tu, sehingga dia disembah, sehingga orang jadi syirik lah maksudnya. Tidak berlaku gitu. Tetapi dia tidak kecewa mana-mana pun, Mekah, Madinah, mana sekalipun, dalam melaga-lagakan manusia. Itu dia tidak kecewa. Dia boleh buat semacam itu, mana pun. Nak jadi orang, jadi musyrikin semula dulu, tu tak boleh. Dia tidak berjaya. Tapi nak suruh balah boleh. Balah, berselisih pendapat, berperang sekalipun boleh. Dia boleh buat. Dan dia telah buat pun. Jadi nak ayat kemampuan dia tu dan kesan hak Nabi SAW buat setakat mana dia boleh pergi. Tu nak ayat Nabi SAW cerita benda hak, kalau kira kat tak boleh tahulah kitanya. Nak tahu lagu mana, benda-benda lagu ni. Tapi kalau lain tak ada jamin. Tak ada jaminan. Misalnya tempat kita kau lain-lain, boleh jadi satu ketika Islam, pada ketika yang lain pula diganti oleh syirik pula, bertukar-tukar gitu, boleh jadi. Tapi hak ni tidak, dia sebut gitu. Bahkan dalam hadis akhir zaman tu kan, dia sebut iman itu kembali kepada Madinah, di mana pusat dia, seperti mana ular kembali kepada lubang dia. Dia sebut maknanya situ tu akhir. Kalau manusia Islam ni dia tak selamat, mana dia pergi situ, dia selamat akhir kiranya. Maknanya tempat tu selamatlah untuk orang Islam, untuk orang Islam. Seterusnya riwayat daripada Jabir, dia kata Arash iblis. Arash ini singgah sana maksudnya. Singgah sana. Takhta, kita kata takhta. Tempat dia berkuasa. Tempat dia berkuasa. Dan tempat dia buat melancarkan apa-apa program dia. Situ Nabi SAW royak juga, di laut. Jadi atas air, apa dia sebut atas air, atas laut. Dia nak lawan Tuhan.
Wa kana arshuhu 'alal ma. Dalam Quran kan sebut arasy Allah tu di atas air. Dia nak buat cara dia. Dia pasal makhluk jenis nak lawan Tuhan. Nak suruh biar orang keliru. Dia buat lagu tu lah juga. Tapi duduk atas air pun kita tak nampak. Sebab kita duduk tepi kita pun dia tak nampak. Qarin tak nampak belakang. Kecuali orang hak Tuhan nak nampak. Tidak nanti lawan, tidak nanti Nabi, tidak nanti wali. Orang biasa pun kalau masuk hati tu nampak. Pergi dalam dunia dia, alam dia, nampak lalu. Mudah ya sebentar. Tuhan bui kat. Buka hijab tu nampak lah. Nampak tu kak? Dah. Tu je dia tepik tu kalu tu buka. Tidak tepas skala. Skala tak ada lagu tu. Pelik-pelik lagu tu menakutkan. Tiba-tiba nampak. Tak tepik kan? Itulah. Padahal ada sama dah. Waktu tu ada sama dah. Hak menakutkan tu, rupa yang menakutkan, suasana yang menakutkan, ada sama dah. Cuma Tuhan tutup. Tuhan tutup, tak boleh nampak. Jadi tak nampak tu hikmat besar. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kita duk tengok mana-mana nampak tu kan jadi teruk benar. Teruk. Sampai ke mati kadang-kadang. Dah ada bahasa dengan doktor tak boleh nak kesan. Doktor kata tak ada nyakit, balik. Balik tak boleh nak tidur. Enggak dia. Tak boleh nak tidur. Benda ni banyak benar dalam masyarakat kita, mana-mana pun ada benda ni. Doktor bila ni pun percaya, sampai itu tak percaya doktor. Tapi bila ni ada orang ngaji kan. Dia faham lah benda-benda ni. Jadi kadang-kadang ada tu nak mari dah gah dah gelepas doktor bangun pening kepala dah. Tu dia mari lagu ni dia nak ikut ni nampak kan. Itulah Tuhan nak tunjuk kita. Kalau dia tidak jaga kita dengan kena belaka, dah kita tak nampak dia nampak kita sedar. Ikut dia nak buat lagu mana. Hanya Tuhan saja. Sebab itu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia suruh sebut gitu, berlindung dengan Allah. Kalau mimpi hak tak molek kadang-kadang memberi kesan kepada kita. Bila bangun Nabi ajar mimpi hak tak molek, lodak balik kiri, lodak 3 kali, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca hak tu, dia ajar belaka. Kadang-kadang benda-benda lagu ni dia memberi kesan tu jadi lama, takut. Tak boleh nak kerja apa, bawa kereta langgar tepuh kau si. Ni mana kita tu kali. Apa nak buat? Besar benda ni. Dia lebih ramah pada kita. Kalau tu hati ni makna duduk setara ni rahmat tu. Kalau tidak berat benar, banyak perkara sangat. Jadi bingung, gila manusia. Boleh jadi gila manusia kalau Allah SWT tidak jaga dia, boleh nampak berlaku. Jadi arash iblis itu di atas laut, ataupun ala tu dengan makna fi. Dia bahasa Arab ni dia banyak guna. Haraja ni boleh tukar-tukar. Kadang-kadang fi dengan makna ala. La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Fi dengan makna ala. Ala dengan makna fi dalam laut. Boleh berlaku. Hak Tuhan nak tunjuk orang pergi jumpa pelik-pelik dalam laut. Jadi dia situlah dia buat kerjanya. Markas dia, kita kata, pusat gerakan dia. Daripada situlah dia hantar saraya ni pasukan perang, pasukan. Dan mereka menggoda manusia. Orang yang paling besar pangkatnya di sisi ketua saat ni ialah hak paling besar fitnahnya, godaannya, ataupun tipu dayanya. Gitu. Jadi dia ada pakak-pakak juga. Ada pakak-pakak juga, ada kelebihan juga, ada derajat juga dia pun. Sebab kita lah manusia. Gitu. Riwayat daripada Jabir lagi, kata dia, iblis letak arasnya di atas air atau di dalam air. Kemudian dia menghantarkan sarayanya, pasukan perang dia tu. Orang yang paling dekat dengan ketua dia, ketua dia kena tinggi pangkat di sisi ketua dia tu, a'zamuhum fitnatan, hak paling kuat fitnahnya, godaannya.
apa ni, ataupun gangguannya. Yaji'u ahaduhum, hak ni mari, dia kata, dia tanya, "Samu buat ke apa?" Dia kata, "Saya buat gini gini gini." Gapo lah tu. Tak ada buat gapo tu kalau setara tu. Gitulah kira-kira je dia kata. Tak ada buat gak satu tu kalau lagu tu. Marahlah macam-macam lah. Dimarah oleh ketua dia lah kalau tak buat. Bobot sikit-sikit tak padan. Sama-sama dia tu ada dalam hadis-hadis yang lain. Pukul, dera sama-sama dia. Ada. Kita tak boleh buat, sama dia boleh buat. Kemudian mari pula hal lain. Dia kata, "Kamu buat apa dia?" Dia kata, "Saya pergi pelaga dua orang suami isteri tu, siapa suknya cerah. Saya tak lepas dia, tak tinggal dia. Kau ni dia lepas jadi nak molek. Kau ni pula cocok kau tu, cocok kau ni." Akhir sekali cerah. Dia pun panggil dekat dengan dia, suruh duduk dekat dengan dia. Dalam Amash kata, dalam riwayat dia, dia kata dia pun dekat. Di mana dia kenal lah kalau hak buat jahat teruk tu, membuatkan orang ni jadi dosa besar lah, melakukan dosa besar. Rumah tangga porak-poranda jadi bunuh orang misalnya, buat benda-benda dosa besar. Mendorong, kalau boleh dorong orang buat dosa besar, suka benar dia. Boleh pakat tinggi lah tu. Itulah kerja dia, antara kerja dia ni. Riwayat daripada Jabir, dia kata dia dengar Nabi SAW bersabda, "Syaitan menghantar sarayanya." Yang ni pasukan dia tu. Pasukan ni mana kira saraya, sariyah ni pasukan perang lah. Pasukan perang sariyah, yang mana ketua tak pergi sekali. Ketua hantar orang dia, sepuluh Nabi lah. Kalau hak dia pergi sekali tu Ghazwah orang panggil. Kalau dia hak tak pergi, dia atas sahabat-sahabat dia saja, tu sariyah. Hak tu lah saraya, untuk intipai kau, untuk buat gapo-gapo kerja, untuk kepentingan dia. Itu saraya. Jadi iblis ni pun ada lagu tu juga. Seperti ada juga lain-lainnya. Hak paling besar kedudukannya di sisi ketua dia tu ialah hak paling besar fitnahnya, kejahatannya atau godaannya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia kata Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun daripada kamu, ma minkum min ahadin." Orang panggil kalau dalam nahwu Arab nakirah fi siyaqin nafi. Kalau nakirah fi siyaqin nafi ni dia memberi makna umum. Tak ada, tinggal seorang, semua sekali, gitu maksud. Jadi ma tu nafinya, min ahadin tu nakirah. Tak ada siapa pun. Sebab tu kalau kita tanya, "Kamu sendiri?" Saya sendiri pun. Tak ada kecuali. Ada berlaku. Melainkan Tuhan letak dah. Tuhan tak ada dah. Tuhan tugaskan dah untuk setiap orang tu. Minal jin. Jadi jin di sini, maksud jin di sini asal makna dianya makhluk halus. Ya, kita panggil makhluk halus. Hak kita tak nampak. Boleh jadi syaitan, boleh jadi tidak syaitan, jin Islam, tapi di sini maksudnya syaitan. Hak jahat. Hak jahat tu. Bukan jin biasa hak Islam tu dah. Hak tu suku pula, hak tu suku. Hak tu ada juga pasal nak baik dengan kita pun ada juga. Ada juga nak menikah dengan kita pun boleh jadi kenal kau kita. Dah. Susah juga jadi kalau lagu tu. Tak boleh nak menikah, nyesekak ke dia. Ada lah orang lagu tu tak ada. Termasuklah salah seorangnya sahabat Anas sendiri. Tapi dia sudah meninggal dunia dengan tidak menikah pakai suku. Dia royak sendiri lah. Nak menikah lagu mana tadi? Ada sama orang tu nak apa? Kalau sebut cara nikah ganggu lah dia. Mati dah dia. Ghafarallahu lahu. Jadi siapa mati? Jangan terbaik kau ni. Tu suku pula tu. Islam pun dah jahat. Tidak mesti Islam dia, kalau jin tu Islam dia tidak jahat. Semua orang lah, orang Islam pun dah jahat. Dia nak ke dia. Biar sama saja. Biar Pesen orang kan ada juga lagu tu.
Dia ganggu, dia sekat tu sampai tak boleh nikah, pak mati. Mati dah lah. Mati dengan tidak nikah. Dia royak bagi mana asal, bagi mana dia royak ada. Sini ya juga, dia orang luar tapi kena di Kelantan. Jadi hak tu suku hak luar-luar tu manyok muka makhluk ni. Kejadian tu makhluk halus ni. Hak ni maksud syaitan. Mesti ada. Hak lain-lain hak nak jadi bini, nak go ni tu tak mesti hak tu. Hak ni mesti. Mereka berkata, engkau sendiri pun wahai Rasulullah gitu juga kau? Dia kata saya pun. Cumanya Allah tolong saya dalam menghadapinya. Fa aslamu. Jadi saya selamat. Ada yang kata fa aslama. Aslama tu fi'il madhi. Mata saya dia masuk Islam. Ada juga kata lagu tu. Ada yang kata fa aslama. Fa mana fa sababiyah. Aslama tu fi'il mudhari. Mana saya terselamat daripada godaan dia. Dengan sebab Tuhan tolong tu saya terselamat daripada godaan dia. Ada yang kata aslama dengan makna fi'il madhi juga, tidak Islam mana boleh syaitan Islam pula. Syaitan tak Islam, tak ada. Dia sekolah alat lah. Dia tak erti bau sedap. Dia erti hak musuh. Gitu. Dia tak erti. Kalau kita kata oh sedap, sanggup habis piti mahal beli air wangi. Nah, kita kepada lalat tak ada mana. Dia hanya nampak suka dia tu Allah ke tak boleh. Itulah syaitan. Dah tak ada dorongan ni Allah ke molek ni, tak ada. Dia tak nampak. Gitu syaitan-syaitan. Jadi dia kata macam mana nak masuk Islam? Ulama bahas lah dia ni. Ada yang kata fa aslama fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Aslama dengan makna dia tunduk. Dia jadi menunggu, ikut aku jadi bodoh lah. Ikut aku. Kalau dia ada buat apa-apa, buatlah ke molek. Tak boleh nak buat Allah ke tak molek. Dia pun jadi terbuat benda molek. Gitu. Ada yang kata begitu. Kalau kita tengok dalam syarah ni ada beberapa lah makna dia. Tapi ada ulama kata Islam. Ada kata gitu. Dia kata hak syaitan lain tak boleh. Tak ada hak Islam. Hak ni sah. Syaitan boleh masuk Islam. Dia kata. Sebab apa? Cerita Nabi ni kita tak boleh kira serupa dengan orang lain. Boleh berlaku benda. Tuhan boleh buat. Tapi tidak ramai ulama kata begitu tu. Nak rayaknya ada sekadar ada lah kata begitu. Tapi hak lebih sedapnya, hak umumnya boleh terima, mana dia tunduk jadi mengikut. Jadi mengikut aku. Mengikut aku. Sebab aslama Islam tunduk, patuh, menurut, taat, gitu. Ataupun aslama atau aslamu tadi dengan makna saya selamat daripada gangguan dia. Dia tak boleh nak mempengaruhi saya. Ada pun orang lain ada ketika boleh, ada ketika tak boleh. Gitu ketika kuat tu tak boleh. Ketika kita kuat, dia tak boleh. Dia pergi dulu. Dia pergi berehat dulu. Nanti tengok kita letih, kita lemah, dia pergi pula. Gitulah keadaannya. Jadi kita tak nampak dia. Kalau kita nampak, boleh tak jenera kita. Nanti ready ni ready. Nanti dia nak mari serangan dia. Ni tak nampak, hak tu lah lemah. Kita ni. Situlah ujian Allah. Sebab itulah Tuhan beri ganjaran kepada manusia ni besar, syurga. Pasal apa? Dia susah manusia. Bila dia lulus juga dalam keadaan susah lagu tu, dia buat kerja juga, molek juga, jadi baik juga. Padahal nafsu ada. Syaitan boleh guna nafsu dia. Boleh guna sepuas-puas hati dia. Guna nafsu kita. Kita tak tahu. Nafsu ada. Ada hak lagi dalam hadis hak lagi tu kita akan jumpa malaikat syaitan. Hak ni selalu setiap orang tu lahir ada selalu dengan dia. Malaikat tu dia guna akal kita. Itu saluran dia. Saluran dia nak jaga kita. Malaikat mulhim. Syaitan ni, syaitan namanya waswas. Min syarril waswasil khannas. Waswas. Ni syaitan. Ada semua. Jadi saluran dia apa dia? Syaitan, nafsu. Itu saluran dia nak masuk, nak goda kita. Itulah
Jalan dia je. Malaikat tu pula nak jaga kita, dia melalui akal kita. Dia guna akal kita. Kalau kita memikir, alah molek kita nak buat dah tadi, tak molek, lepas tu tak jadi, akal kita kata gini, ayolah dah tu benar hak tu. Hak tu mulhim, orang panggil malaikat yang memberi ilham, idea-idea yang baik, memberi semangat kepada kita, memberi kekuatan kepada kita. Malaikat tu dia ada dua. Jadi dia bergantung kepada keadaan kita untuk menguatkan hak mana. Bergantung pada amalan kita, cara hidup kita. Kalau banyak sangat hak Nabi larang tu kita duduk buat, jadi sedap alik dia, kuat alik dia. Misalnya Nabi SAW kata syaitan, malaikat tak masuk dalam rumah kalau rumah tu ada gini. Misalnya kita buat juga. Jadi malaikat tak masuk. Kurang adalah askar alik molek ni. Kita kata askar, alik ni kuat. Jadi kita lemah. Usah hak tu syaitan suka kalau bau busuk, kita kotor ke apa, kita hidup dalam kotor. Malaikat tak mari. Malaikat tak mari dah dekat kita. Setengah-setengah malaikat tu tak ada air semaya boleh tak mari dah. Setengah-setengah tu mari juga. Jadi dia mari. Jadi bila kita kotor, syaitan mari. Dia kuat. Kalau kita bersih, jaga bersih, bau air wangi bersih, jaga rambut kita, buka kita, baju kita, pakaian kita, makanan kita bersih, dia lemah. Gitu cara aja. Hak tu kalau kita baca dalam hadis-hadis jumpa hak tu. Hak Nabi cerita tentang hak kita tak takut. Orang hak duduk dekat kita, peperangan yang berlaku di antara dua pasukan yang ada bersama kita, itulah bendanya. Itu fala ya'muruni illa bi khair. Dia tak boleh nak suruh saya kecuali alhamdulillah. Jadi terdorong dia lemah dalam keadaan lemah, tak boleh pergi dengan Nabi SAW. Jadi hak dalam Quran sebut bukan Nabi saja, cuma hak ni istimewa benar lah. Hak tu kata tadi lah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Jadi ibadi tu ramah, ibadi ramah, orang Islam hak mana kuat-kuat tu tak boleh kuasai dia. Gitulah. Asal lagi hadis ni, melainkan ditugaskan duduk bersamanya, ada bersamanya qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Ada malaikat, ada jin, satu-satu ada. Kita nak suruh ramah askar alik ni, kena buat molek lah hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar gapa dia. Kalau kuku panjang tak winda, Cuma saya tak suka lagi. Sebab tu dalam rumah tempat paling dia suka jamal. Sebab tu paling kotor. Bersih setara mana pun tu lah paling. Kalau paling kotornya ke mana-mana pun nak banding dengan tempat lain. Jadi dia lebih suka situ. Itu tabiat dia, kejadian dia tu gitu. Jadi hak lagi malaikat. Hak dia sukalah ke molek. Sukalah ke bersih, alah ke molek, alah ke tenang. Hak tu sukalah kacau, biar serabut, biar susah, biar bercelaru. Hak ni suka tenang, damai, aman, teratur, beza tu. Cumanya kita nak jaga apa mana? Sediakanlah diri kita ni biar sesuai dengan hak ni, biar mudah hak ni nak mari, baru kita selamat. Tu je lah caranya. Kita boleh buat apa? Tak boleh nak menghadapi secara berdepan gini, kita tak nampak. Kecuali kan hak Nabi kata, dia nampak. Pun kita baca, nak masuk jamban tu kan baca a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Dalam hadis Tirmizi dia sebut syaitan tak nampak. Maka tu tak nampak kita. Kalau tidak dia suka, dia buat ngaji. Dia buat ngaji, dia suka habis nampak. Pada hari kita pakai kain pun dia nampak juga. Tapi maknanya pada ketika lain kita tak sibuk buka ke dah? Buka dah lah. Sibuk buka setara mana? Takkan nak kecing dalam kain. Dia suka, dia buat ngaji setakat mana dia. Memang jahat sungguh. Memang dia benci kita. Itulah orang benci kita. Lagu mana? Ada peluang sikit. Nak buruk, nak menghina, nak mengejek, nak menganyi. Tiba-tiba baca tu tak nampak. Kejut dia. Ni semua ni hak Nabi SAW ajar.
Nabi SAW ajar. Itulah kelebihan. Kalau tidak dia berkongsi, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Cerita pasal ni banyak benar dalam Quran, dalam hadisnya. Sebab apa yang jadi banyak? Banyak pun sebenarnya tak banyak lagi. Sebab tu kita tak ada jalan kita nak sapa ke dia. Tak ada jalan. Hak lain tu hak banyak kita dapati dalam dunia tu, rekaan ni, ciptaan ni, penemuan ni, benda tu alat ni hak tak ada sebut. Pasal apa? Hak tu akal manusia orang biasa, dia akan boleh sampai masa dia akan boleh. Tapi kalau hak ni tak boleh, sampai ke bila pun tak boleh. Sebab tu dia sebut waya. Dia Tuhan muid kongsi dengan mereka manusia dalam harta benda, dalam anak pun boleh berkongsi. Bila kita baca hak Nabi ajar, tak boleh lemah dia. Tu je. Sebab tu kata kalau ikut cara Nabi, selamatlah kita dalam segala-galanya, dalam bacaannya, dalam zikirnya, dalam amalannya, cara hidupnya. Hak halal, dia tak ada peluang dah lah. Kalau kita makan, kita cari rezeki ikut halal, dia tak ada peluang dah lah. Nak goda kita kok tu, nak rosakkan kita kok tu. Tapi kalau kita duduk pergi ikut haram, peluang banyak dia. Tu je sebenarnya. Jadi hakikatnya kalau kita ikut syariat, ikut sunnah Nabi SAW, itulah cara kita nak selamat daripada mereka. Dan jadi subur kita, rohani kita tu jadi subur, akal kita pun jadi cerah. Dengan sebab apa? Ramah hak molek-molek tu mari duduk bantu, duduk sokong kita. Habis itu, lepas tu cerita Aisyah ni, malam pernah Nabi SAW keluar lah, tinggal dia keluar. Kata Aisyah ni, cerita dia ayat sendiri lah, aku naik cemburu biasa dalam muka Nabi SAW. Dia kan bini ramah, tak bukan setakat bini saja, dia ada sarari. Ada sarari itu, sariyah macam mana? Hamba sahaya. Zaman itu, pada masa itu masih ada lagi hamba sahaya. Dalam syarah-syarah dia sebut gitu. Takut Nabi bergilai, dia timbullah rasa cemburu. Lepas tu Nabi SAW balik, dia tengok Nabi orang cerdik kan. Nabi ni setutlah cerdik. Kita nampak orang mecok kau dah, orang menyetok kau, kita kata dah, orang ngaju kau, orang nak marah tengok kau tahu dah. Nabi SAW pula dia tengok, dia tahu dah. Bapa cemburu kau, dia kata. Dia kata lah ni, pas lagu mana lah orang hak serupa saya ni terhadap orang hak serupa kalau tak cemburu. Mana nak ayatnya, Aisyah dia orang biasa, manusia. Walaupun ada sahabat agung pun manusia, dia tidak masuk. Manusia yang lemah. Kalau nak pandai dari segi umur pun jauh dengan Nabi SAW. Dari segala-galanya jauh dengan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pula orang setara mana, setara mana hebatnya. Siapa dia tak kenal kepada Nabi SAW kalau lagu tu, semua kenal. Jadi waktu dia timbul tu, timbul. Jadi sifat cemburu ni ada belaka. Cumanya dalam keadaan terkawal tu je. Hak tu ada. Jadi hak sifat cemburu, hak asas mula jadi manusia tu dia ada. Ada. Walaupun isteri Nabi SAW dia ada. Dan kerana benda-benda lagu ni dia tidak jadi dosa. Tak berdosa. Sebab sifat hak asas. Sebab kita kata kita takut, surah takut, tak dosa. Surah takut. Sebab sifat asal tu, apabila ada sebab dia akan timbul lah tu. Cumanya kalau melanggar batas dia, barulah salah, barulah salah. Jadi Rasulullah SAW kata, mari dah tu syaitanmu tu. Dia kata, dia pun kata, ada syaitan ke pula? Ada lah. Setiap orang, setiap manusia dia ada. Dia tanya, setiap manusia ada? Ada. Kamu sendiri ada? Nabi kata. Barulah kita tahu syaitan ni ada juga dekat Nabi SAW. Orang lain tu tak kira dah lah. Cuma dia katanya, walaupun ada, Tuhan tolong aku, sehingga aku selamatlah daripada dia. Aku tidak terpedayalah dengan godaan dia. Tu je. Dari segi ada tu ada juga.
Lepas tu bab lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amali. Mana seseorang manusia tu tidak akan masuk ke dalam syurga dengan sebab amalan dia. Ni kenapa pegang gitu? Kenapa pegang gitu? Jangan duk kata dengan sebab amalan kita, dengan sebab sembahyang kita, dengan sebab puasa kita. Tak ada. Tak ada. Syurga tu terlalu mahal. Tak padan nak beli dengan benda-benda tu. Jadi bukan sebab sebenarnya. Hak tu dia masuk syurga. Yang masuk syurga tu kerana rahmat Allah. Tu ana ayat ni. Jadi hak ni pun lagu tu juga main semua orang ni. Semua orang tak ada kecuali. Amalan dia sendiri tu tidaklah menyebabkan dia tu masuk ke dalam syurga ataupun melepaskan dia daripada neraka. Ada satu orang kata, kamu sendiri pun lagu tu ke wahai Rasulullah? Dia kata, saya pun lagu tu lah. Kecuali cumanya saya ni Allah SWT kelubungi saya, tutupi saya dengan rahmat daripada dia, rahmat khusus daripada dia tu. Jadi waktu kalau dengan sebab rahmat itu, dengan sebab rahmat, orang lain pun gitu juga, dengan sebab rahmat. Walakin saddidu, begitu pun makna cuba buatlah apa terbaik, apa paling tepat supaya hak dikehendaki itu cubalah buat. Itu dalam hadis ni. Jadi semua ni limpah kurnia Allah, bukan kerana, jangan kita kata gitu. Dari segi akidah, ahli sunnahnya gitu. Sebab itulah ni dalam Syarah Imam Nawawi dia sebut, i'lam, kata, anna madhhab ahli sunnah annahu la yathbutu bil aql thawabun wala iqab wala ijab wala tahrim wala ghairuhuma min anwa'i taklif wala tathbutu hadhihi kulluha wala ghairuha illa bisyar'i. Ni akidah ahli sunnah. Semua gapo ni hak mana taklifat, bebanan syariat yang diwajibkan ke atas kita menanggungnya itu, berupa pahala ke, dosa ke, wajib ke, haram ke, lain-lain lagi tu, bukan dengan akal. Bukan ditentukan dalam agama kita ni dengan akal. Bukan akal kita kata buat begini boleh pahala. Bukan. Benda ni bukan berpunca daripada akal. Akal kita ke, akal Nabi ke, dia fikir gitu, saja nak menggalakkan orang buat biar orang jadi baik, dia bui, umpan gapo dia pahala, menakutkan orang dengan dosa tu. Adakah gitu? Dah. Salah tu kan lagu tu. Salah, bukan dengan akal. Benda ni kalau kita terima segala agama ni bukan dengan akal, tapi semua ni sabit dengan syarak. Syarak ni agama, bukan dengan akal. Hak dia raya, hak ni boleh pahala, Nabi kata hak ni boleh banyak ni, gini-gini, mesti daripada Allah SWT, bukan dengan akal dia, bukan dengan akal sesiapa pun yang menentukan. Lepas tu dia kata mazhab ahli sunnahnya tidak wajib atas Allah ni gak apa pun, tak ada wajib, mesti kepada Allah, mesti atas dia, tak ada lagi. Ini pegangan ahli sunnah. Bahkan semua dunia ni, alam ni adalah milik dia, dunia akhirat dalam kuasa dia. Dia boleh buat apa saja yang dikehendakinya. Kalau dia nak azab orang-orang taat patuh sepanjang hayat dia, orang-orang soleh semua sekali ni, dia masuk mereka ke dalam neraka, adil lagi. Kita kena kata gitu, dengan Tuhan adil lagi, tidak zalim. Mengikut akidah ahli sunnah. Kalau dia memuliakan mereka, beri nikmat, masuk syurga, itu limpah kurnia dia. Kalau orang kata tak ada program satu, ini dari segi akidah lah, dari segi logik, akidah ahli sunnah tu. Dan kalau dia beri nikmat kepada orang kafir, masuk dalam syurga, itu hak dia. Kita tak boleh kata apa. Tak boleh kata tak betul dia buat, tak boleh. Dari segi akalnya, dari segi akal. Cumanya kita ni duduk atas gapo, dia kata. Kita duduk, dia cerita, dia royak. Dia royak, dan dia benar kalau dia royak. Kalau dia kecek Tuhan royak, dia betul, dia tak kecek pelawak.
Dia tak kecap tak betul. Dia tak akan buat gitu. Hak sebab kita kata saat ni, apa kita kata saat ni, orang jahat masuk dalam syurga, orang baik setara mana masuk dalam neraka. Dia tidak janji gitu, dia tak kata gitu. Nak bayar dari segi akal. Hak dia ni tak ada sama dia boleh takwil. Tak ada wajib atas dia. Misalnya kalau kita dah buat amalan dia, jadi mestilah atas Tuhan kena masuk kita ke dalam syurga. Apa untung, apa faedahnya? Kalau kita wajib bayar upah kepada apa dia, tukang tu, sebab dia ada buat sesuatu untuk kita. Dia buat rumah, dia baiki pintu, ada faedah untuk kita. Kepada Tuhan tak ada faedah, semua tak ada. Kalau kita, patutlah kita kata, patutlah awak kena bayar lah ke dia. Dia ni tak ada. Segala-gala hak kita buat ni, hak dia berlaku. Hak dia berlaku. Dia royak, dia tidak buat gitu. Bahkan dia akan mengampuni orang-orang mukmin. Tu dia janji. Dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya. Dia akan seksa orang-orang munafikin. Dia akan mengekalkan mereka dalam neraka dan sebagainya, sebagai melaksanakan, sebagai menyatakan sifat adil dia tu. Sifat adil dia akan buat gitu atas dasar tu je, bukan atas dasar Allah kena. Kena tu tak ada, tak boleh kita kata kepada Tuhan dia kena buat gini. Sebab apa? Orang ni semaya, tak boleh lagu tu. Tak ada kena atas dia. Hak dia buat tu berdasarkan janji dia. Hak dia kata, dia kecap betul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak memungkiri janji. Tidak masa tu. Dia kecap betul. Wallahu yaqulul haq. Tuhan kata hak benar. Banyak sekali dalam Quran. Atas dasar tu ya kita pegang. Kalau nak kira dia boleh buat apa saja. Jangan kita sedap hati dengan amalan tak apa, dah kita banyak dah. Tak boleh. Sikit ke mana-mana. Tak padan lagi dengan syurga dia. Kalau kita katalah dalam dunia, dengan sebab semaya 5 waktu kita boleh rumah, istana sebuah. Siapa dia tak boleh buat? Berkali kalau semaya tarawih ya kita kata, kalau semaya tarawih boleh gini-gini, penuh masjid ni, esok boleh lagi. Tak. Dapat kosong istana tu kita boleh buat dah. Ni syurga boleh. Berapa kali ya semaya sehari? Bukan duk semaya semua. Bukan puasa dan hari sebulan, bulan Ramadan tu je. Bukan kena pergi nak tahu haji sekali ya seumur hidup. Cuba fikir. Bukan boleh istana sebutir, rumah sebutir, dak syurga. Pandai kau tu. Sebab tu kata tak pandai. Kalau nak kira bayaran, pertukaran, dak. Ini rahmat Allah, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bayar, dak. Bukan rega dia. Adapun Mu'tazilah dia kata, mereka menyabitkan hukum, segala hukum dengan akal. Akal yang menentukan begini. Akal menentukan kalau orang buat baik, sepatutnya ada pahala lah. Jadi Allah kena beri pahala. Kalau Allah tidak beri pahala kepada orang tu, zalim dia. Zalim lalu. Zalim dia. Takkan Allah zalim? Dia tidak zalim. Jadi dia kena. Kena tu orang ahli sunnah tak sih. Tak sih. Kena tu atas Tuhan. Kalau kita kena buat gini tak apa. Itu masa dia tu memang kena lah. Kita kena sembahyang, kita kena tunaikan janji, kita kena setia, kita kena buat gini-gini benda yang betul. Kena betul. Tapi Tuhan tak boleh. Dia ni pasal kena. Dan mereka mewajibkan pahala amalan, mewajibkan yang lebih molek. Tuhan ni dia boleh buat hak molek dan hak lebih molek. Hak tak molek Tuhan tak boleh buat. Tak boleh. Tak boleh tuan. Lemah kau kita kata. Hak tak boleh. Tak secara lemah ke tak lemah, tak boleh kata dia. Lepas tu hak tak molek ni siapa dia buat kalau lagu tu? Syaitan. Dari lagu tu syaitan berkuasa lah. Tuhan tak ada kuasa situ, dia tak boleh pergi sekat tu. Syaitan berkuasa. Tidak, kita ni orang-orang tauhid. Ahli tauhid kan orang Islam. Dah jadi syirik dah lah. Dah situ syaitan berkuasa, bukan Tuhan. Tuhan tak boleh buat apa. Dia akan jadi gitu. Sebab tu ahli sunnah tak say molek kau tak molek kau gapo Allah belaka. Baru tauhid sungguh.
Kita kata tak moleknya, sebenarnya molek. Kalau kita fikir pergi jauh sikit, molek. Kita segera tak molek. Hak sebenarnya molek. Pasal apa? Cetek kita. Tu je. Mu'tazilah kata dok, Tuhan hanya buat benda hak molek. Ikutlah kau-kau pun. Misalnya kita kata comel, dia buat comel. Comel. Tu kerja dia lagi. Ataupun hak lebih comel, huduh dia tidak buat. Kalau kita kata Tuhan buat hak huduh, mana Tuhan kurang? Kok dia bagi kau tu? Mana Tuhan? Dia tak boleh kau buat hak comel belakang. Dah siapa dia buat, kita kata siapa dia buat. Dia kalau hak tu jadi ahli-ahli ilmu kalam tu, bahas panjang tu, bahas dengan buat lagu ni lah. Kena bersoal jawab. Ada siapa? Dia letak atas kumen lah, atas iblis, syaitan lah, atas nafsu. Pasal apa dia buat semua tu? Syaitan. Siapa dia buat? Apa dia buat? Dia pergi kepada Allah juga. Apa dia buat? Sebab tu tak lagi Allah belakang hak sebenarnya. Cuma kita nampak tak molek. Tak molek pada pandangan kita yang cetek. Kita kata mati sedih lah, tak molek lah. Kalau tak mati penuh dunia nak duduk mana? Kalau mati tu tak ada sedih, dia sambung perjalanan saja untuk dapat balasan. Habislah hak sedih, hak susah. Kita kata gitu, tak molek. Duduk atas dunia ni susahnya. Tanggungjawab itu, tanggungjawab ini. Cuba pergi kot tu, nampaklah hak molek dia tu. Ni nampak hak sedih saja orang jerit dah. Tinggal anak orang kecil-kecil lagi ni. Tapi dia lah nak cara. Berapa orang mati kita ada ayah. Jadi kau gemuk lana dah. Mana-mana tinggal. Tuhan lah tu jaga. Kita kata gitu. Sakit tak molek. Sakit ni molek lagu mana? Tuhan juga buat. Dia buat apa? Nak suruh manusia mikir lah. Nak manusia mikir. Jangan disedak sangat dalam dunia ni supaya buat supaya syurga. Setara mana lebih tak boleh supaya syurga. Mu tak sawayak lah. Api pakai petik, air pula, pakai remote belakang pun tak. Tidak jadi syurga dunia. Sawayak. Kena sakit tu tak bagus tengok ketika tu. Baru khabar. Biar ada hikmat ni. Nak wayak hak ni bukan hak sebenar. Hak sebenar lain. Tapi mundak tu, mundak tu adalah. Sebab tu ada kehendak tu. Tuhan lah buat. Mu ada nak kau tu nak kau, tapi tak boleh capai. Di mana boleh capai? Tuhan ada buat. Lepas tu sakit, berubat, mikir jadi susah, cari ubat, belajar gitu gini kan, berkembang. Barulah ada tamadun. Kalau tidak tak ada tamadun, sebab syaitan tu tamadun agak dia gitu. Ni buat kita tak boleh nak naik atas 10 tingkat. Kena buat lih. Apa mikirlah buat lih. Adalah kerja. Orang hak bahagia tu lah boleh lah rezeki sikit sebanyak untuk hidup sementara. Molek tu susah tu. Cuma kalau tak ada susah, tak ada mikir lah. Bila tak ada mikir, tamadun manusia ni nak ada lagu mana? Jadi hikmat Tuhan nak gitu dah. Bukan tak molek, jadi sebalik tu molek tu. Kita untuk secara peribadi kita kata tak molek. Kita kata secara keseluruhannya, secara keseluruhan, mengambil kira keseluruhan, tak ada orang tak molek sebenarnya. Mati kau, sakit kau, gapo kau, semua molek hakikatnya. Cuma secara nisbi kita kata tak molek, sedih, sakit lah dia. Gitu je lah. Hak sebenarnya di sebalik tu bukan tak molek. Dah, cuba fikir. Kalau orang Islam sakit, boleh pahala dia, hapus dosa, tak boleh ke apa? Cuma dari satu sudut, tengok dari satu sudut saja tak molek. Kalau kita tengok dari banyak sudut yang lain, bukan tak molek, hak lebih banyak molek. Ada tak molek sikit sebanyak, mendorong kita untuk mengatasinya, untuk buat yang lebih baik sesuai dengan kehidupan kita dalam dunia. Itu yang sebenar. Mu'tazilah dia kata dak, panjanglah merapu dia nya. Imam Nawawi kata dia merapu panjanglah. Macam-macam dia cerita menolak nah syariat. Apa-apa Mu'tazilah. Jadi kita tak boleh pakal lah. Kita ahli sunnah ni masuk surga bukan dengan sebab amalan.
Ada juga setengah-setengah ulama kata, lepas tu dalam ayat Quran tu, Imam Nawawi pun sebut sini, dia kata ada ni kan dalam Quran banyak, nampak macam canggah pula. Misalnya firman Allah SWT, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam syurga dengan sebab amalan yang kamu buat dahulu. Jadi dengan sebab tu ada masuk syurga, sebab tu lah. Pahala ke mana? Canggah ni dengan hadis ni. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun juga. Itulah syurga yang diberikan kepada kamu dengan sebab amalan yang kamu buat selama ini. Dan ayat-ayat seumpamanya yang menunjukkan bahawa amalan itulah yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam syurga. Dia kata tidak bercanggah ayat ni dengan hadis, tak bercanggah. Bahkan kalau kita tengok, ada yang kata ini hak Imam Nawawi sebut sikit, dalam kitab-kitab lain banyak lagi, sebut banyak lagi. Dia kata makna ayat ni masuk syurga tu dengan sebab amalan. Tu je. Taufik siapa dia berasa nak buat amal. Siapa dia? Dan beri hidayah untuk ikhlas dalam amalan tu, baru boleh masuk syurga. Siapa dia? Itulah yang kita katakan rahmat Allah SWT tu, limpah kurnia Allah tu. Walaupun amalan tu tidak kata amalan kita semata-mata, tak ada kena-mengena dengan dia. Tak. Jadi sebab, ya setakat sebab, tapi nak boleh jadi ada sebab tu dengan cukup syarat dia masuk dalam syurga tu. Taufik, hidayah, gapo Allah kemoleh, Allah keikhlasan. Mari mana tu? Adakah kita sendiri? Itulah. Dan terima amalan tu. Jadi betul lah, mana tidak semata-mata kerana amalan itu. Itulah maksud hadis. Ada juga mana ulama yang mengatakan dia masuk syurga dengan sebab amalan. Hak tu rahmat dah lah. Hak tu lah rahmatnya. Rahmat Allah lah tu. Kalulah dia ni tak sebui kita semaya sepanjang hayat dia, tak sebui syurga pun nak kan. Dia bui itu dengan rahmat dia. Kalau nak kira padan dengan amalan kita, tak padan. Itu maksudnya sini. Jadi tidak ada percanggahan. Tidak ada percanggahan. Lepas tu Nabi SAW menganjurkan, cubalah kita biar tepat buat hak paling molek, paling baik, hak terbaik buat. Cuba hak Nabi ajar lagu mana, buat terbaik. Kalau tak boleh setara tu, tak usah pusing. Jangan kalau tak boleh lagu tu, tak jadilah, sia-sia lah, tak ada guna dah lah. Jangan lagu tu. Dia kata mana, waqaribu, cubalah mendekati. Kalau kita kata target lah, sasaran orang mana, kau orang menembak hak tengah sekali. Jadi kalau tak kena hak tu, dia gagal dah lah. Gitu ke? Dah, biarlah, cubalah, biar dekat-dekat tu, janganlah jauh sangat, keluar terus. Biar kena masuk dalam hak bulat-bulat dia tu, tak apa dah. Tahu dah, muka Tuhan tahu dah kita lemah, kita kurang. Tapi kena ada percubaan, usaha untuk kalau boleh kat paling tengah tu kena. Kalau boleh hak tu, kat mana dapat banyak lah, buat hati lah. Kalau kurang daripada tu, bukan sia-sia, tidak sia-sia, boleh juga kadar kita. Sepuluh orang mengaji lah juga. Jadi kadang takut jadi kita tidak jadi alim, tak payah ngaji gitu. Ngaji ni kok mana-mana tak boleh jadi alim, pun sikit sebanyaknya boleh, ada faedah juga, bukan sia-sia. Gitu, kena duduk situ. Walaupun matlamat asalnya tak boleh jadi alim, boleh jadi alim. Itulah kalau orang ngaji kok pandai sungguh lah. Tapi kita tak boleh kata bukan semua orang boleh jadi alim. Pak kita ni tahu mana nak boleh jadi alim. Jadi kita tak payah ngaji tu, tak boleh lagu tu. Cubalah setakat mana hak boleh. Sebab mengaji ni jenis ilmu, dia tetap ada faedah dia. Tidak boleh jadi alim, tetap ada faedah dia kalau selagi dalam lingkungan tadi. Itu maksud dia qaribu wa abshiru, dan terimalah berita gembira, bersenang hatilah kamu. Mana jangan kata mu ni boleh baru kena hak tengah tu baru boleh. Dah. Kalau tidak waktu pun boleh juga, tidak sia-sia. Sebab kita kata dalam hadis disebut kan,
Malaikat istighfar, malaikat menaungi sayap dia atas orang yang mari nak belajar. Berapa banyak dah tu rahmat Allah SWT. Dia dapat lah tu. Dia akan dapat. Jadi alim tu suku. Tidak syarat alim, masa dia boleh tu. Segala makhluk Tuhan duduk doa ke dia. Tu tidak syarat alim. Asal dia ngaji. Dah kita dapat sikit sebanyak, tak boleh guna. Itulah maknanya absyiru, bersenang hatilah kamu. Kalau tak boleh sepenuhnya, boleh sikit pun tak apa dah. Banyak dah tu. Sebab segala-galanya kalau banyak sekali pun bukan sebagai bayaran syurga, tak ada. Rahmat Allah sebenarnya. Dia nak nampak kita ni ada nak. Bila ada nak, dia akan bantu, akan tolonglah kita dengan rahmat dia, dengan limpah kurnia dia. Nak boleh ada nampak nak. Gitu. Itulah maksudnya. Seterusnya dia kata, ketahuilah bahawa amalan yang paling disukai oleh Allah ialah yang berkekalan. Hak kita buat semua, hak tu paling Tuhan suka. Walaupun sikit, tidak nanti banyak. Hak tadi kita tengok dia semaya sampai bekok kaki. Hak ni anda selepas ni, kalau gerak, kalau cekap, kalau tak gerak, tak sah lah. Tak sah lah. Ada hadis-hadis yang lain pula, dia atas kemampuan orang. Hak Nabi SAW, dia semua bekok kaki dia pun, dia tak setera tu, dia setera lazat orang lain. Ibadat dia. Kalau kita tidak setera tu, tak sah. Buat setakat mana hak boleh. Itu maksudnya. Dan kamu kena bersenang hatilah. Jangan kata dah tak boleh buat lagu tu, jadi tak boleh lah kita. Dah, hak mana kita boleh buat. Hak semolek-moleknya biar berkekalan. Kalau kita iltizam dah, janji dengan diri kita nak semaya sunat. Semaya sunat sama. Semaya sunat sama. Sunat misalnya kita kata rawatib, apa ya? Sama, berkekalan. Buat sesuatu biar tetap. Hak tu paling Tuhan suka. Walaupun sikit. Tak buat lain, biar dulu. Jangan nak buat semua sekali lalu. Dia tak gerak, sikit-sikit. Berjanji dengan diri, biar tahu. Itu penting kan, biar tahu. Kalau dalam hak sembahyang rawatib tu, hak mana hak paling afdal? Hak mana? Jaga hak tu dulu. Jaga hak tu dulu. Hak mana hak lebih afdal? Dalam sembahyang sunat ni, hak mana hak lebih afdal? Hak tu dulu. Sehingga tetap kemah, cuba buat orang lain pula. Gitulah caranya. Itu makna sadidu. Cuba biar dapat hak tengah, hak tepat betul. Kalau tak boleh pun, biar dekat-dekat tu pun tak apa. Usaha tu ke arah tu. Itu maksudnya di sini. Kemudian babu iktsaril a'mal, memperbanyakkan amalan, wal ijtihad fil ibadah. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.